perjalanan yang agung, kami telah bukukan dalam bahs ilmi secara panjang lebar dalam Maktabah Al-Bakri. Boleh tengok, boleh rojok, hampir 300 muka surat. Perbahasan terlalu ilmiah satu persatu. Jadi kalau kita tahu peristiwa ini berlaku dimukaddimahkan dengan bedah dada, dengan datangnya borak, binatang berkaki empat yang lebih kecil daripada bagal, lebih besar daripada keldai. Nabi naik jalan sampai ke Isra', sampai ke Baitul Maqdis, kemudian daripada situ di Mi'rajkan, naik sampai ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah. Setiap langit ada para malaikat, para nabi, daripada Nabi Adam langit pertama, langit kedua Nabi Isa dan juga Nabi Allah Yahya, langit ketiga Nabi Allah Yusuf, langit keempat Nabi Allah Idris yang disebut warafa'nahu makanan aliyya, langit kelima Nabi Allah Harun, langit keenam Nabi Allah Musa, langit ke-7 Nabi Allah Ibrahim. Ada riwayat menyatakan bersandar di Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi naik lagi sampai ke Sidratil Muntaha. Sidrah maknanya pohon bidara, Muntaha maknanya penghujung. Daunnya seperti daun telinga gajah. Dia punya buah dia tu besar seperti kilal hajar ataupun kalah-kalah hajar besarnya, cantik yang amat sangat. Daripadanya terdapat 4 sungai, Nahrani Zahirani wa Nahrani Batinani, 2 sungai yang zahir dan 2 sungai yang batin, 2 sungai syurga, 2 sungai daripada Nil dan juga Furat disebut. Kemudian Nabi naik ke Mustawa, kemudian Nabi dengar sarif al-qalam, bunyi goresan kalam. Kemudian Nabi naik ke Rafrah. Masa di Sidratil Muntaha, Nabi masuk syurga yang dipanggil Jannatul Ma'wa yang disebut dalam surah An-Najm. Kemudian akhir sekali Nabi bertemu dengan Allah dan akhirnya ditaklifkan salat 5 waktu, asalnya 50 tapi pahala tentak 5. Kemudian Nabi pulang. Cerita kisah keseluruhan ini Allah rangkumkan dalam ayat awal surah Al-Isra'. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ni pendek tuan-tuan, tapi ayat ini seolah-olah rumusan keseluruhannya. Memahami ayat ini yang kami syarahkan panjang memaknakan bahawa kita yakin dan kita imani dengan apa yang Allah lakukan itu. Sebab itu dalam sebuah Quran tidak ada satu ayat pun dalam awalan surah bermula dengan subhana kecuali surah ini. Kenapa? Kerana subhana ini berada pada isim ataupun pada maf'ul mutlak dengan takdir usabbihu subhana, kami mentasbih dan mensucikan Allah dengan maha suci. Kadang-kadang kita faham tak makna maha suci. Mungkin di kalangan kita faham kereta kita kotor, kita pergi car wash, kita bersih hak keluar dalam, masuk enjin, bayar 40 riyal. Sudah bersih tu comel kemas, kita bagi lagi 40 riyal suruh bersih lagi. Bersih kali kedua, tak puas hati bersih kali ketiga. Adakah kereta kita yang sifat suci bersih itu dinaik tarafkan menjadi kereta maha suci? Tak, tetap panggil suci bersih gitu. Jadi mana maha suci, dalam satu riwayat hadis menyebut tanzihum min kulli syai'in, mensucikan Allah daripada setiap sesuatu yang mengurangi, yang tak layak bagi Tuhan. Apa makna? Ada 2 makna. Makna yang pertama ialah segala apa yang Allah buat, jangan fikir logik akal, logik sains, ikut fizik, ikut matematik,
ikut adat, semua tu hukum dicarikan adat. Sebab itu Isra' dan Mi'raj dipanggil mukjizat. Mukjizat ni maknanya umurun khariqatun lil awaid. Sebarang benda yang mencarikan adat. Dari segi adatnya nak pergi Mekah sampai ke sana sebulan. Tiba-tiba Nabi Allah sebut lailan. Lailan tu apa makna? Malam. Malam tu di situ dalam bentuk apa? Grammarnya dipanggil sebagai nakirah. Apa makna nakirah? Tak ada alif lam. Kalau biasa disebut walaili. Sekarang ni tak ada. Alif lam tak ada depan, dia ingat lailan tanwin. Apa makna? Maknanya tufidut taqlil. Malam tu bukan daripada pukul 7.30 sampai pukul 5.30 pagi. Tak. Amat-amat pantas. Bukan 8 jam Isra' Mi'raj tu peluh, itu hukum manusia. Sebab itu dalam beberapa riwayat Ummu Hani kata, aku tak sedar, aku rasa Rasulullah ada situ je. Betapa pantasnya peristiwa itu sebab mukjizat. Kerana hukumnya kun. Maka Allah kata apa? Fayakun. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Itu satu. Kedua, peristiwa ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dengan kalimah tujuannya. Setiap satu ada tujuan. Kalau orang mari rumah kita, Assalamualaikum tuan, ya, boleh tak saya nak datang rumah? Dia pun mari. Dalam hati kita dekat, datang ni nak apa? Mesti ada sesuatu. Tak payahlah macam anak kita dak rajin cakap dengan kita, tiba-tiba mari duduk cakap baik. Ada macam ni. Hang nak apa mak sebenarnya? Dia pun bagi tahu. Sekarang kita nak tahu hijrah Isra' ni apa tujuan? Tujuannya apa? Tujuannya Allah sebut linuriyahu min ayatina. Tu je. Ira'atun rabbaniyah, tentang ayat-ayat Tuhan. Apa makna? Allah nak perlihatkan kepada baginda SAW akan ayat-ayatnya. Apa makna ayat di situ? Ayat ni ada dua. Ayat makru'ah, ayat manzurah. Sebagaimana kata almarhum Said Qutb. Apa makna? Ayat yang kita boleh baca seperti Quran, ayat yang kita boleh lihat seperti alam. Matahari, bulan, bintang, semua tu disebut la ayatil liulil albab, bagi tanda-tanda kuasa Tuhan kepada orang-orang yang mempunyai mata hati. Pujangga Arab menyatakan wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Pada setiap sesuatu itu ada tanda bahawa Allah itu Maha Esa lagi Maha Kuasa. Tengok maknanya ayat. Jadi nak tengok. Kenapa nak tengok? Kerana dengar tak sama dengan tengok. Saya dengar tadi ada orang accident lah, teruk kata mati, tapi perasaan tak. Tapi kalau dia tengok putus kepala, terburai pun ngeri dia, takut dia. Oi, janganlah. Silat-silat 3 hari tak makan, tak lalu teringat. Tengok. Syekh, saya ni kaya. Contoh, saya ni kaya. Tuan-tuan percaya tak saya kaya? Tengok basikal, motor, kereta, tengok keadaan bakar baju, jam pun tak mahal mana, tengok pula spek mata pun tak sapalah 10,000, 5,000 pun tak apa. Berapa ratus je tengok. Kaya kok mana kata. Percaya tak? Tak apa nak percaya. Tapi kalau saya pergi, jom mai sini. Pergi rumah, buka peti besi, semua duit. Duit pula dolar ataupun pound sterling. Kaya. Kan macam tu kata. Dia percaya, dia kena tengok, baru yakin. Semua ni tengok. Bila tengok, respect. Sebab itu dalam Quran banyak Allah nak tunjuk wa kazalika nuri Ibrahim. Begitulah kami nak tunjukkan, nak tengokkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya Tuhan, adakah Tuhan ni boleh hidup yang mati ke? Allah kata awala tu'min, mu tak percaya ke? Percaya. Walakin liyatma'inna qalbi
untuk tamakninah, yakin, stabil, rasa seronok, rasa puas hati aku. Allah kata tak apa, mu ambil 4 ekor binatang. Ada kata jenis binatang yang berlainan, ada ayam, ada burung, ada angsa, ada satu lagi. Mu ambil, mu sembelih. Lepas mu sembelih, kamu cincang. Lepas kamu cincang, kamu gaul. Hak kepala sini, hak ni semua sekali gaul semua ni. Kemudian kita topok sendiri. Ujung nung satu, penjuru bukit, atas nung satu, pak. Kemudian seru. Kemudian takut balik jadi macam asah. Percaya. Tengok. Apa benda kalau kita tengok, yakin. Manusia bila tengok, yakin. Kalau tu tak. Ini pentingnya tengok. Kita semayang, kita ibadat. Allah kata apa? Allah kata, Nabi kata, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat ke Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Seolah-olah. Memang kita tak nampak Allah pun. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah sebut dalam Quran. Mata pun tak nampak Tuhan. Sedangkan dia nampak mata-mata kita ni. Kita tak nampak. Tapi seolah-olah. Mana yakin. Kalau tak, itu dia. Jadi kuncinya tengok. Jadi nak tengok apa? Kalau tengok apa yang kita boleh tengok, tak payah israk lah. Macam tengok pasar, tengok sekolah, tengok hak biasa. Dia tengok di sini, tengok benda yang orang lain tak boleh nak tengok. Nabi tengok. Nabi kena bedah. Sampai sekarang dunia moden 2024 ni tak ada satu doktor pakar atas muka bumi, alat atas muka bumi boleh bedah jantung dalam keadaan jaga, dalam keadaan sedar, lepas tu terus musafir. Tak ada. Masa saya jadi mufti, saya ceramah dekat dengan masjid surah IJN tu. Sudah ceramah, doktor pakar mari. Ada pakar-pakar besar. Datuk kata, boleh tak sekali saya nak minta nak pergi tengok orang bedah jantung. Boleh kata. Saya pun tu di minggu depan saya pergi. Ya, suruh pakai alat macam pakar, kita tak pakar kita ni. Kita tengok. Saya ingat 8 tempat bedah saya masuk. Kalau major operation tu tak ada 2 minit. Yang setahu saya ni sampai 3-4 jam, 8 jam, 10 jam, 12 jam. Satu pasukan mari. Tengok. Tapi Nabi merawikan kisah dia kena bedah tu dalam keadaan jaga. Unik, ajaib. Nombor 2. Bila bawa pula binatang borok. Tuan-tuan bukalah dalam The Animal Planet, dalam apa ni, National Geographic, dalam apa ke. Tuan-tuan tak akan temu fosil borok. Tapi fosil dinosaur ada. Banyak. Dekat dengan sains sini, Taman Sains Negara ni macam-macam jenis nama jenis. Tapi dalam celah tu tak ada. Ini fosil borok. Tak ada. Sebab itu made in Tuhan. Tuhan datangkan khas. Ada jenis beberapa benda Tuhan datang khas, kemudian tak ada. Jadi tak payah cari anak borok 2 ekor buat bela. Tak ada. Sama juga macam burun ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kisah Abraha datang burung. Burung tu kata ulama, kata orang yang pernah tengok, kali tu je tengok, situlah kali pertama dan situlah kali terakhir. Lepas tu tak ada dah. Dia bukan burung pati. Dan bukan burung ciak. Ababil. Ababil ni maknanya burung berkumpulan mari. Sekali tu je. Kerana dia misi Tuhan. Baik. Jadi benda tu pelik. Borok. Dan borok ni dalam riwayat yang masyhur, bila Nabi nak naik dia meliarkan diri. Jibril rasa tak seronok lah. Tetamu Tuhan mari nak naik, hang buat kerja gini, mana borok ni? Macam tak faham-faham pula ni. Jibril bisik kepada borok dalam riwayat yang masyhur, wahai borok, yang nak naikmu ni tak ada lagi yang lebih mulia daripadanya.
Itulah Muhammad. Dalam riwayat menyebut farfadda araqa. Borak ni berpeluh mengecik kerana malu. Binatang pun pandang malu kat Rasulullah. Borak ni bukan orang, binatang. Binatang pun pandang malu kat Rasulullah. Kita tak pandang malu lah. Kita sendiri orang Islam tak pandang malu kepada Rasulullah SAW. Aib. Kita langgar perintah Tuhan, kita langgar sunnah Nabi, kita langgar, kita tak kira. Kita je, waliyahzubillah. Termasuk yang cakap ni banyak silap. Maknanya kita, tak boleh tuan-tuan. Memang tak boleh. Binatang pun pandang malu. Sabit dalam diri. Okey. Binatang ni pula pergi jauh mata pemandang. Ya Allah, setakat ni. Siapa rajin pergi tengok dekat dengan litas pang. Dulu kuat sangat, sekarang slow dah. Tak ada dah. Dia panggil F1. Jangan F2, F3, F1. Kalau kita jenis tua, campur dengan gauk, campur dengan ni, mata duk tengok gini, tak dah lalu. Kereta tu, enjin tu bunyi sini, dia depanung dah. Jadi kita, sini dah. Tengok sini, sini. Pala tak dah. Apa mana? Cepat. Cepat-cepat pun 300 km je sejam tuan-tuan. Kita naik kapal terbang paling laju pun 400, 500, kadang 800 km. Itu je. Mekah ke Malaysia 8 jam, 7 jam lebih kurang. Tapi binatang ni cepat, dan cepat ni kena minyak tinggi, petrol tinggi, kena diesel, kena turbo, kena ni. Berlaku berjalan ni seorang pun tak jaga daripada tidur. Perlahan, mesra alam. Tak ada pencemaran karbon dioksida, tak ada. Allah jadi. Ini manusia tak akan mampu buat. Ini Allah buat. Kemudian dalam perjalanan, Nabi tengok perkara pelik-pelik berlaku. Nabi tengok perkara pelik. Perkara pelik ni iktibar banyak. Antaranya dia tengok iblis, dia tengok Dajjal. Nabi tengok. Nabi tengok dunia. Nabi tengok Nasara. Nabi tengok Yahudi. Nabi tengok apa lagi? Nabi juga dia dunia dia tengok ifrit, jin ifrit, semua tengok. Kebanyakannya cakap satu bahasa je tuan-tuan. Ya Muhammad, anzirni as'alka. Hei Muhammad, tunggu aku nak tanya kau. Tapi Nabi buat apa? Paling pun tidak, tengok pun tidak, terus. Setiap kali Nabi lulus ujian tersebut, Jibril kata, ya Muhammad, kalau kamu berhenti, kamu sahut, maka ramailah umatmu akan jadi Nasara, akan jadi Yahudi, akan ikut iblis, syaitan, akan ikut dunia. Tapi Nabi berjaya. Nabi berjaya pun ramai ikut juga. Kalau Nabi ikut, tak tahulah. Tengok. Soalannya, sebab apa Nabi selamat? Sebab dua perkara. Sebelum Nabi dilakukan itu, dibawa masa bedah dada tu, faji'a bi tostin. Tostin ni satu bekas. Dalam bekas tu secara maknawi dimasukkan dua, iman dan hikmah. Artinya, saudara, kalau kamu nak mulia dunia dan akhirat, kamu kena ada dua-duanya, ilmu dan iman. Kalau kamu ada iman saja, kamu tak ada ilmu, kamu hina di dunia. Orang tak pandang pun. Kalau kamu ada iman, kamu ada ilmu, kamu tak ada iman, kamu hina di akhirat. Tapi kamu ada dua-dua, dunia dan akhirat, kamu akan mulia dunia dan akhirat. Ada iman dan ilmu. Beri penting benda tu. Kita kena pakai macam tu. Nak tolak apa-apa syubhah, nak tolak pengaruh apa-apa yang sesak barat, pahaman-pahaman yang mengarut sekarang ni, liberalisme, sekularisme, pluralisme, macam Islam ni bukan mudah tuan-tuan. Free thinker macam-macam, payah.
Yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Kalau tak ada ilmu, pakai ikut je. Sayyidina Ali radhiyallahu an kata apa? An-nasu salasah. Manusia itu ada 3. Alimun rabbani, orang alim rabbani. Kemudian wa muta'allimun ala sabili najah, iaitu orang yang belajar nak cari jalan keselamatan. Hak ni selamat. Tapi yang ramainya wannas atba kulli na'iqatin ma'arihin yamilun. Manusia yang pakat dengar, pakai ikut, tak kira. Ikut angin, tolak sini, pergi sini. Ikut sana, pergi sana. Dia tak ada, dia terkelang kucing. Dah orang buat, kita buat, Ustaz. Dia tak ada pegangan, tak boleh. Dia kena, manusia muliakan apa tuan-tuan? Mulia manusia satu, kerana ada prinsip. Cabut prinsip, hina. Orang ada prinsip. Sebab itu Nabi dia tanam kepada sahabat dia prinsip. Sahibu mabda, sahibu mauqif. Lagi tinggi mauqif dia, prinsip dia pegang, lagi mulia dia. Tapi kalau tak ada, kita akan rugi tuan-tuan. Baik. Menariknya, apa yang Nabi tengok tu, itulah kebanyakan manusia gugur dan gebah dengan syaitan. Allah, syaitan ni bijak tuan-tuan. Syaitan ni bijak. Syaitan kerja dia nak sesak manusia. Kita kalau bergaduh dengan orang, biar mati lah, gitu je. Syaitan tak nak kita mati. Syaitan nak kita sesak. Sesak dengan mati tu lain. Sebab itu Allah sebut alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei anak Adam, tidakkah kamu janji dengan aku janji dengan kamu, jangan sembah syaitan, dia sesat banget. Ada satu cerita tasawuf lah, hikayat. Seorang ni kuat ibadat. Kuat sangat ibadat. Bila kuat ibadat, kerjanya setiap hari maki syaitan. Celaka syaitan. Tak maki. Kita tak suruh maki syaitan, kita suruh berlindung daripada syaitan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Tak payah makilah. Maka dia kena laknat dah. Allah sebut wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya kamu wahai iblis mendapat laknat aku sampai akhirat kelak. Selama-lamanya. Jadi kerja yang laknat, letih laknat orang ni, laknat syaitan letih. Satu hari pergi pekan. Ngatuk. Dia tengok satu tembok tinggi, dia pun tidur bawah tu. Tengah-tengah tidur datang seorang gerak dia, kejut, lari. Dia pun lari, tembok pun jatuh. Selamat dia. Alhamdulillah. Terima kasih Syekh. Hang siapa? Kata akulah syaitan. Allah. Syaitan iblis ni boleh berupa. Dia boleh tasyakul. Macam-macam. Kalau baca dalam sejarah banyak. Macam iblis itu, dia pernah merupakan diri seorang Syekhun Najd masa Darun Nadwah nak bunuh Nabi masa nak hijrah sekali. Dia merupakan Surakah bin Malik Al-Ju'shum masa perang Badar, itu pun sekali. Yang kata la ghalibalakumul yaum, yang ini saya sebut dalam buku kami Garis Masa Hayat Rasulullah SAW. Panjang cerita. Macam-macam kisah sirah Nabi. Lalu orang ni kata, aku maki kamu siang, malam, pagi, petang. Mu tolong aku. Dia kata, ya, aku tolong mu. Kenapa? Mu baik sangat. Tak, aku tak baik. Kenapa? Kerana aku tahu Nabi mu sebut, orang mati kalau ditimpa bangunan, mati syahid. Aku tak nak mu mati syahid. La ilaha illallah. Kita tak. Lain tuan-tuan, cara mikir ni kena betul. Kadang-kadang kita mikir tak. Biar cara mikir tu, jangan kita mikir sama dengan syaitan. Jangan, kita mikir lain daripada syaitan. Macam Syekh Muhammad Mittul Sya'rawi. Dia cakap, dia panggil anak muda semangat. Dia kata kalau kamu tengok satu disko, ada anak-anak muda kita ni duduk dalam disko. Dia berpeleseran, berpeluk. Dia minum arak, dia berjoget, berdansa, dia begini.
Apa kamu nak buat? Bom ah. Habis bom. Oh. Okey, setuju. Kalau bom macam mana? Mati. Kalau mati macam mana? Biar dia ke neraka. Tengok. Biar dia ke neraka. Gitu. Syekh kata, tidakkah iblis dan syaitan juga mahukan mereka ke neraka? Ya. Alangkah baiknya awak dakwah, akhirnya dia bertaubat, dia jadi hamba Allah, dia soleh, dia kembali kepada Allah. Tidakkah itu membawa kebaikan jauh lebih baik? Baru mikir. Cara tu kena tengok. Kita tak selama-lamanya okey, tapi bila kita tersedar dan kita boleh baik, jauh boleh tarik. Sebab itu dalam Quran, dalam hadis, ajar kepada kita untuk sentiasa bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat. Tak ada orang maksum. Yang maksum Rasulullah, para rasul. Tapi kita ajak baik. Poin seterusnya saya nak sebut ialah Masjidil Aqsa, dan ini yang terakhir sebab masa tak sempat sangat. Masjidil Aqsa, satu ayat ada dua masjid disebut. Satu ayat ni je, satu ayat ada dua masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kenapa tak Masjid Ar-Ridwan? Di Malaysia ke apa ke? Tak, Masjid Aqsa. Kerana dalam riwayat menyebut rumah yang pertama atas nama ibadat ni Kaabah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah. Itu pertama. Kerana hadis Abu Dzar menyebut masjid yang kedua selepas daripada Masjidil Kaabah ataupun Masjidil Haram tu Masjid Aqsa. Nabi ditanya, kam bainahuma, berapa jarak pembinaan antara kedua-duanya dari segi masa? Dia jawab, arba'una sanah ataupun arba'una ama, 40 tahun. Selepas Masjid Aqsa, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Kedua, Masjid Aqsa ni dia kiblat pertama orang Islam sebelum dipindahkan ke Masjid Kaabah yang disebut qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Tu. Peristiwa ni berlaku dekat Masjid Kiblatain di Madinah. 2 rakaat pertama Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat kedua Nabi menghadap ke Masjid Haram atau Masjid Kaabah. Ketiga, kerana Masjid Aqsa ni adalah kawasan yang Allah istimewakan, bukan zat masjid saja. Allah sebut ayat selepas tu allazi barakna haulah, yang kami berkatkan sekelilingnya. Sebab itu orang duduk Masjid Aqsa ni istimewa. Dia dapat berkat. Berkat ni tuan-tuan, apa makna berkat? Dalam bahasa Arab, berkat maknanya al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan berkat ni ada dua. Barakatun dunyawiyah wa barakatun diniyah. Berkat yang disebut dalam nas ayat ini sama ada berkat dunia ataupun berkat agama. Berkat dunia ni ada dua. Pertama, kawasan tu tanahnya subur. Dia ada iklim Mediterranean. Saya pernah duduk situ tuan-tuan. Bukan betul-betul situ, tapi Syam. Ni dipanggil Syam zaman dulu. Syam zaman sekarang refer kepada 4 negara. Syria, Jordan, Lebanon, Palestin. Ni makna Syam zaman dulu. Yang kata Nabi pergi ke Syam ni. Dan Syam ni ada 2 maksud. Syam dengan makna Syimah, sebab orang sana dia ada tanda dia, kita boleh kenal. Kalau orang pernah pergi banyak negeri Arab, dia tahu ni orang Syam ni. Sama dari segi cakap atau rupa. Kenal. Saya bolehlah kenal sikit-sikit. Kalau cakap tahu, oh ni orang Syam ni. Walaupun bahasa Arab, tapi kenal lah orang Syam.
Kedua, diambil daripada kalimah Sam bin Nuh. Jadi kawasan ni, ini kawasan berkat. Nabi doa, Allahumma barik lana fi Syamina 3 kali. Berkatnya bumi Syam. Berkat bumi Syam dari segi tanah-tanahnya subur. Kalau kita tengok pokok tin terbaik di muka bumi, pokok zaitun, situlah buah yang mahal. Masya Allah. Orang panggil minyak zaitun. Buah delima, tuan-tuan, saya pernah tengok di Syam, besar kepala kita. Pergi ke jalan Tengku Ramang tu, besar ni ya. Sutir-sutirnya. Besar kepala, ya Allah, besar. Subur. Buah tembikai, besar. Besar ni, sebiji-sebiji. Main jabas. Bahasa persuratan ni panggil betir. Ni panggil jabas. Oh, besar ni, ya Allah. Saya pergi datang Syria, mula-mula datang 94. Orang jamu, kawan-kawan kita jamu. Dia jamu sedulang buah anggur, kata baik Datuk ni. Tanya dah berapa sekilo? Masa tu tak sampai 15 sen. Cabik pun jamu aku. Buah segar-segar, besar-besar ni. Besar-besar ibu jari kaki. Tanah subur dan banyak lagi. Kedua, kawasan tu terkenal dengan nega, tuan-tuan. Allah sebut li ila fi Quraisy ila fihi la rihlat asy-syita'i was-saif. Ini memang kawasan nega. Siapa dia rajin main saham. Tak rajin pun rajin dengar. Malaysia selalu sebut kalimah bursa saham. Orang tanya bursa ni apa? Mana bursa? Kita pun tak tahu bursa. Orang sebut bursa apa? Bursa saham Kuala Lumpur, bursa saham. Bursa tu daripada kalimah bursah. Bursa tu nama satu tempat, yang tempat nega. Jadi panggil kalimah tu samanya. Dan saya duk saka pasar-pasar pun yang sebut bazar, pasar ni itu pun ada kena mengena juga. Dia ada banyak bahasa tu hampir similar, dekat-dekat. Maknanya duniawiyah besar. Kedua, berkat diniyah. Apa makna? Semua kitab langit yang 3 turun kawasan tu. Taurat, Injil, Zabur situ. Para nabi ramai daripada situ. Tuan-tuan sebut nabi apa? Nabi Adam dialah daripada syurga. Tak lain tu. Kita ambil Nabi Musa. Walaupun Mesir penuh tenggek situ. Nabi Yusuf ada situ. Ada hari ni Aqsa daripada Working Aqsa daripada Indonesia mari temu hamba. Kumpulan tang tadi dia ikut kapal flotilla hak kena di Israel tu 10 ke 15 tahun lepas flotilla. Saya tanya dia macam mana masa kena. Dia kata sejang je. Popok ni mari pang tembok ni, tapi Turki lawan. Dia kata dah awak duk dek apa? Dia kata dek 4, hak atas dek 5. Hak 5 tu orang Turki semua lawan. Mati. Lawan dia. Dia kata, lepas tu kena tangkap. Bawa. Lepas tu dia kata bawa ke pelabuhan Ashdod. Ashdod tu kawasan dekat dengan pelabuhan Israel lah. Kemudian bawa pula ke satu tempat, dia kata situ tempat orang kata Nabi Allah Yusuf kena masuk dalam telaga tu. Fi ghayabatil jubbi. Tengok kawasan tu Nabi Yusuf. Nabi Zakaria, Nabi Yahya situ. Nabi Isa di situ. Nabi Ibrahim walaupun daripada Babil duduk situ. Sampai ada nama tempat Al-Khalil ataupun disebut Masjid Ibrahimi, kawasan situ. Mana kawasan ni terkenal dengan orang panggil agama Samawi banyak di situ. Jadi seolah-olah Islam nak ada hubungan dengan mereka ni. Dari segi sama-sama agama Samawi. Poin seterusnya, Masjid Aqsa ni Allah jadikan di situ signal dan isyarat secara tak langsung, hei Muhammad, hei umat Islam, mungkin ambil bumi Baitul Maqdis. Kamu mesti ambil. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, izinkan saya ambil masa 10 minit lagi untuk saya khatamkan sebahagian daripada apa yang kita cakapkan ini. Tuan-tuan,
Di situlah nilai besarnya Masjidil Aqsa. Makanya selepas wafat Nabi, Sayyidina Abu Bakar tak duduk diam. Dan saya melihat Sayyidina Abu Bakar ni adalah pemimpin yang paling berjaya di muka bumi. Tuan-tuan, dia perintah 2 tahun je. Tahun 11 Hijrah sehingga 13 Hijrah. Keberhasilan dia luar biasa. Selepas wafat Nabi, satu musibah besar kepada ummah, semua pakat jadi kafir belaka, murtad. Dalam riwayat sebut 3 tempat sahaja yang selamat: Mekah, Madinah dan Taif. Kat lain ramai yang goyang. Goyang dengan 3 sebab. Pertama, ikut Nabi palsu. Antara Nabi palsu yang paling sohor Musailimatul Kazzab di Yamamah. Yamamah ni sekarang ni dekat dengan Riyadh, dekat. Yang kedua, yang mengikut Tulaihah Al-Azdi, yang akhirnya menjadi panglima tentera Islam selepas bertaubat. Yang ketiga, yang mengikut Al-Aswad Al-Ansi, Nabi palsu daripada Yaman. Yang keempat, yang mengikut Sijah, seorang perempuan yang mengaku jadi Nabi. Ini sejarah. Tak cukup dengan itu, ada yang tak nak bayar zakat. Tak cukup dengan itu, ada yang kata syariat sudah basmi. Semuanya itu Sayyidina Abu Bakar dapat lansaikan tak kurang, tak lebih pada 1.5 tahun gitu ya. Semua kembali dan ikut Islam balik. Dia pergi perang. Dia hantar Khalid ibn Al-Walid, dia hantar Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia hantar Syurahbil ibn Hasanah, dia hantar Dirar ibn Azwar, dia hantar Al-Musanna, dia hantar Sa' ibn Abi Waqqas, dia hantar Amr bin Al-As, dia hantar Yazid bin Abi Sufyan. Semuanya panglima tentera Islam semua. Menang sekejap je. Sebab itu Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani Nadwi dia karang satu buku, Aba Bakrin wala riddatalah. Abu Bakar tiada kemurtadan di zamannya. Ini luar biasa. Kita 3 orang pun payah nak selesai. Huru-hara, silat-silat enek meng pun kena tendang. Biasa. Dia punya Abu Bakar ni, spiritnya luar biasa. Orang kuruh, tuan-tuan. Imam Suyuti kata orangnya amat kurus. Orangnya banyak zikrullah, banyak. Dia sahabat ni, tuan-tuan, dia bukan tasbih je. Dia bukan tasbih. Tapi dia ikut Rasulullah. Tah. Sekentak laju. Dia tak main kita hai tak boleh gini, masa tak cukup. Tak ada, dia buat je sampai habis. Abu Bakar. Naik Sayyidina Umar. Puncaknya berlaku perang Yarmouk tahun 13 Hijrah. Perang ni saya cerita dalam YouTube panjang. Cukup menarik perang ni. Masa tak sempat. Saya tak boleh ceritalah masa tu. Habis perang Yarmouk, kita tengok berlaku satu lagi perang. Yarmouk bantai Rom, Qadisiyah tahun 15 Hijrah. Bantai Parsi. Itu pun sedap. Cerita panjang, masa tak sempat nak cerita. Saat itulah panglima tentera Islam Sa' bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah hantar surat Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, kita nak bantai mana dulu ni? Baitul Maqdis atau Kaisariyah? Sayyidina Umar bila sampai surat daripada Abu Ubaidah, dia meeting dengan sahabat dia. Hak mana kita nak buat dulu? Sayyidina Ali kata Baitul Maqdis. Setuju atau surat Baitul Maqdis. Tentera Islam ni dibagi lapang puak. 5,000 pertama Khalid pergi. Tak boleh sebab dia ada tembok besar. Jadi tunggu tepi. Mari pula kumpulan kedua, ketiga sampai kupung. Nak kepung tu ambil masa 4 bulan. Tak boleh nak kepung. Dalam tu pula mereka jaga dengan sungguh-sungguh. Akhirnya makanan dah habis, ni dah habis, tak tahan. Padri agung mereka namanya Safarianus hantar surat kepada Panglima Tentera Islam Abu Ubaidah, kami boleh buka dengan syarat Panglima, pemimpin agung kamu datang.
Abu Ubaidah hantar surat ke Madinah. Sampai Madinah, Sayyidina Umar meeting kali lagi. Kena datang ke tak? Sayyidina Osman kata tak payah. Pada mereka je sesah. Sayyidina Ali kata kena. Sayyidina Umar kata kenapa kena? Kesian orang Islam. Kepung lama sangat, 4 bulan dah degih. Tak ada yang masuk tembok tuan-tuan. Tak boleh masuk. Atas tu dia jaga. Sayyidina Umar kata, saya pilih pandangan Sayyidina Ali. Dia pun lantik Sayyidina Ali jadi gubernur situ, dia pergi. Sayyidina Umar ni pelik, memang pelik. Masa dia jadi khalifah terbukti kehebatan dia. Dia manusia ni kita tak tahu hebat dah hebat melainkan dia pegang jawatan. Kalau cakap ni Syekh latih saya lah ketua pengurusi masjid ni. Kalau saya jadi, kalau tu tak jadi tu. Sungguh jangan cakap, jangan janji banyak lah. Tak ayah. Oh sebut Syekh, entah. Ada bahagian. Entah ada. Jawab dia. Habuk pun payah. Dia tak, dia cara tak. Sayyidina Umar tuan-tuan, apa yang dia buat? Sayyidina Umar yang pertama sekali bila dia pergi, dia berjalan sampai ke Jabiyah. Jabiyah ni jauh. Jabiyah ni dekat dengan Syam dah. Dia pakai kaki dia tu nampak berjeragak. Dia tak pakai kasut macam kita semak ni. Dia bukan mak semak. Sayyidina Umar pakai baju kosong. Jadi hak tukar sambut tu Khalid dengan puak-puak ni pakai semak-semak. Sedang ambil batu pergi tagur. Tagur ni maknanya pergi baling. Baling tu bukan nak kena, maknanya marah lah. Mu ni gua ni semak sangatnya. Kata kami terpaksa naik pelana gini. Sayyidina Umar terima, dia tak marah. Cuma dia nak tahu alasan. Bila mari dia berhenti tu, Yazid mari sambut dia. Dia kata mana sahabat saya? Sahabat saya belum lagi. Orang tanya siapa sahabat awak? Abu Ubaidah. Dia sayang sangat ke Abu Ubaidah. Sehingga dia kata kalau Abu Ubaidah hidup, aku akan lantik dia jadi khalifah selepas aku. Itu besarnya Abu Ubaidah yang dipanggil Amin Hazihil Ummah. Kisah Abu Ubaidah ni saya cerita dalam buku ni. Alhamdulillah mutakhir ni saya temu dengan Abu Ubaidah ramai tuan-tuan. Nama Abu Ubaidah. Pergi ke Turki orang Syria nama Abu Ubaidah. Saya belah mulut anak nama apa? Abu Ubaidah. Oi kata ramai benar nama Abu Ubaidah lah ni. Ramai. Nama dia lah. Saya pergi ke Jordan, saya pergi maqam Abu Ubaidah. Hak sebenar Abu Ubaidah. Abu Ubaidah tengok ni, Abu Ubaidah bagi dia persalinan baju cantik. Naik kuda. Kuda tu nama Barzuan. Nama apa? Barzuan. Sayyidina Umar lompat, Sayyidina Umar tinggi lompat takut. Kuda tu dia jadi mangguk. Nyombong. Lompat tinggi. Sayyidina Umar turun, lepas unta kuda tu. Dia kata, semoga kamu dihina. Siapa ajamu gini-gini? Sayyidina orang sombong ni, bukan saja orang sombong Sayyidina Umar tak suka, kuda sombong pun dia tak suka. Main tu Umar ni lain tuan-tuan. Dia jalan, syaitan lari ikut jalan lain. Kita tak mari dekat member. Ini dalam riwayat sahih. Sayyidina Umar ni syaitan takut tuan-tuan. Saya rasa dalam masjid ni kalau Sayyidina Umar mari, semua warak semua, subhanallah. 2 atas spek kot ni, subhanallah. Dia hebatnya, kalau dia rotang orang tu jadi baik dah. Lepas tu baik semua. Sekali rotang. Sehingga mereka kata, wallahi, tongkat yang Sayyidina Umar rotang itu lebih tajam, lebih hebat daripada mata pedang yang dimiliki oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang selalu bunuh orang. Dia warok tuan-tuan. Sayyidina Umar kata selepas pada tu, dia tak naik, dia naik unta dia balik ataupun keldai dia balik. Pakaian pun dia buang balik, dia pakai hak lama. Allah, hebat. Sampai masa nak masuk tu, orang hok duduk dalam tembok tu tengok ni orang kata Amirul Mukminin datang, Khalifah Islam datang, mereka tengok.
Hak manusia tak tahu ni. Kenapa? Sebab pengalaman mereka kalau Raja Rom datang besar maharaja tu dengan gundiknya, dengan gajahnya, dengan ni tak ada hak manusia, tak kenal. Cari-cari orang tertulah rumah. Terkejut semua. Kemudian dibuka. Mari tengok Sayyidina Umar perhati. Atas bawah. Khalifah baju lebih buruk daripada pegawai-pegawai dia. Mana ada zaman sekarang tuan-tuan, tak temu. Kadang-kadang kita tengok driver hak bos je lebih hebat pada bos. Learning jangan main. Dulu akhirnya mereka kata, demi Allah, kami baca dalam kitab-kitab lama kami, orang yang dapat buka kota Baitul Maqdis persis macam orang ni lah. Sayyidina Umar nak pergi buka ni, beri anak kunci. Sayyidina Umar, sahabat kata, ya Amiral Mukminin, tolong pakai baju kalih peluru lah. Zaman kita gak pakai baju besi lah. Maka kan orang panah curi ke apa ke. Sayyidina Umar ni jenis backing story. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Sayyidina Umar kata, tidak kena pada kita melainkan Allah tentu dah, dia Tuhan kita. Kalau tak cukup modal jangan buat, tuan-tuan. Dah jangan. Dengar boleh. Dia lain, dia iman dia. Kita ni lain. Tuan-tuan, bila dia masuk, dia cakap macam Rasulullah cakap. Dan ucapan itu 400 tahun kemudian diulang oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin saya tak nak cerita. Kami sudah buat kisah dia panjang dah. Sayyidina Umar bila masuk, nombor satu dia kata, siapa balik rumah dia selamat, siapa dia pergi berlindung ni selamat. Kamu bebas semua, kamu tak ada apa, hanya bayar jizyah kamu. Kata. Sudah dia buat kenyataan gitu semua sekali, dia patah balik. Duduk dalam kemah tu. Orang kata dah, ya Amir ni kan ditutup balik, payah pula kita ni. Sayyidina Umar kata, Allah. Sayyidina Umar ni, ya Allah. Esok kan tu dia siap dah draft perjanjian. Dia masuk. Sayyidina Umar ni dia cerdik, tanda. Dia cerdik. Dia masuk Masjid Aqsa, dia tengok. Dia pun tanya Ubay bin Ka'ab. Ubay sahabat Nabi yang paling pandai baca Quran. Dia kata, Ubay, kamu rasa kat mana tempat Nabi semayang masa Isra' tu? Kat Mi'raj tu, kat mana? Ubay kata kita tengok batu, kita depa dengan beberapa depa ke arah ni, situlah tempat Nabi semayang. Dia pun pergi, dia depa sini. Masa tu orang Kristian perhatian sebab dia nak susu, nak sembunyi. Masa tu tempat buah sapah. Sekarang kita tak napung dah, gitu bersih dah. Tempat Sayyidina Umar dengan tangan dia pergi bersih, pergi cuci. Orang pun cuci. Sayyidina Umar nak semayang. Dia kata, kat mana nak semayang? Dia kata, depan batu. Maknanya dia ngadak batu. Sayyidina Umar ni jenis tak boleh gitu. Tak boleh. Kenapa? Kan aku jadi nyembah batu pula. Depan pada batu tu. Sayyidina Umar ni dia punya pandai. Pergi depan semayang. Sudah semayang, orang Yahudi, orang Nasrani, pemimpin dia ajak masuk gereja. Gereja tu gereja lama, tuan-tuan. Antara gereja tersuci bagi penganut agama Kristian, terutamanya Ortodok. Tapi itu hak sebenarnya, bukan di Rom tu. Rom tu kemudian dah. Saya masuk dalam gereja tu. Dalam tu ada banyak patung Jesus. Sayyidina Umar masuk. Tiba-tiba masuk waktu semayang. Bila masuk waktu semayang, Sayyidina Umar pun minta izin nak semayang di luar. Mereka kata, tak apa ya Amirul Mukminin, semayang ni kita sediakan bersih. Ni tak bersih ke? Bersih. Kenapa tak nak semayang? Sayyidina Umar beri alasan. Saya bimbang satu masa nanti umat Islam girapah gereja kamu jadikan masjid. Aku tak nak macam tu. Tengok tasamuh, toleran tinggi umat. Dia pergi keluar. Bila dia pergi keluar, dia semayang. Tempat dia semayang tu dinama Masjid Umar. Tapi masjid tu tak ada kelebihan apa-apalah. Yang ada kelebihan Masjid Aqsa sebelah tu.
yang Nabi sebut dalam hadis. Akhirnya Sayyidina Umar pergi dan beri ucapan kepada umat Islam, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma ibtaghainal izza bighairi ma a'azzanallah azallanallah. Kita ni kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kita carilah kemuliaan lain, kita tak akan dapat kehinaan yang kita dapat. Kau carilah mana-mana pun tak, ujung hina. Tapi Islam lah yang memuliakan kita. Jadi kalimah itu menyebabkan sahabat pegang betul-betul kena ikut Islam. Lepas pada mereka tinggal sikit, 400 tahun kemudian gerakan Salibiyin datang, bunuh puluhan ribu, sembelih umat Islam. Hampir 100 tahun, 90 tahun bangkitnya Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 480 lebih, boleh buka kali kedua. Tapi saya tak nak cerita hak tu. Yang pentingnya Islam, tuan-tuan. Dengan sebab itu, apa benda kita kena belajar. Contohnya kita nak Ramadan ni, kita faham buku tentang Ramadan. Kita nak umpamanya anak-anak kita berjaya belajar, ni cuti sekolah ni, saya sebut anakku, inilah nasihat abah. Tinta nasihat untuk penuntut ilmu. Kita nak rumah tangga kita bahagia. Kita bukan nak pergi ke hospital bahagia, tapi nak rumah tangga kita bahagia. Rumahku, syurgaku. Kita baca. Masa, tuan-tuan, hidup kita tak tahu berapa lama. Ambil betul-betul masa-masa, peliharalah. Orang yang paling hebat, masa sikit banyak benda boleh selesai. Orang yang paling malang, banyak masa sikit benda pun tak selesai. Sembang orang kata. Tak boleh gitu. Keajaiban sedekah dekat nak Ramadan. Saya boleh cerita hak ni panjang, kisah-kisah yang saya sebut. Seorang dia saya sebut, namanya Dr. Khalid bin Jubair, orang Saudi, doktor pakar perubatan, pergi ke Morocco. Sampai Morocco sebab gubernur masa tu namanya gubernur sultan ataupun daripada Saudi, suruh dia buat welfare sana. Dia beli, cari sewa ni, duit tak cukup. Datang seorang pesakit, dia kata kalau nak ambil nombor telefon ni, orang kaya Morocco. Dia pun pergi kat orang telefon orang kaya Morocco. Dia kata okey, mari hari sekian-sekian. Dia pun datang. Kawan ni tak dang nak tunjuk proposal dia aja. Dia tanya, panggil kerani. Dia kata sejuta cukup, bagi sejuta. Kawan ni mungkin nak apply 500 ke 100 ribu gitu je, sejuta cukup. Kawan ni terkejut. Saing bagi lalu. Kawan ni pun jadi pening, wah ni cepat murah sangat. Dia kata wallahi mughayyaklah kepada semua orang. Wallahi tidak aku bagi kepada kamu 1 juta ni, akhir minggu ni aku akan dapat 3 juta. Wallahi bagi tahu. Ustaz, saya buat 10 riyal tak dapat 30, macam mana Ustaz? Sebab kita nak 30 tu tak dapat tu. Dia kerana Allah, bukan kerana duit tu. Dia betul-betul. Dan dia cerita, dia kata aku ada 4 orang anak. Setiap orang anak tu aku beri satu syarikat, semua kaya-kaya. Aku boleh derma hospital ada untuk dialisis. Aku boleh bina sampai 10-20 hospital. Allah bagi pada aku. Ini pinjaman daripada Allah kepada aku bagi je lah. Tak kisah untuk kamu nak. Ada orang macam tu. Ni sedekah. Dan kalau nak tahu siapa dia yang sedekah paling banyak, ramailah paling banyak. Paling banyak lain, paling ikhlas lain sedekah banyak. Antara yang saya temu namanya, yang saya bacalah, namanya Ar-Rajihi, Sulaiman Ar-Rajihi Bank. Yang ini dia sedekah saja tak kurang daripada 16 bilion dolar. Kita 16 ringgit pun payah. 16 bilion. Kaya, Masya Allah. Dan bab fadilat sedekah kita sebut dalam buku, sebahagiannya dalam buku ni. Nabi sebut wasadaqatu burhan, sedekah itu saksi di hari akhirat kelak. Jadi sekadar itulah dulu, mohon maaf lebih dah masa. Aku qauli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam.